Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung dengan hydrogen bonding. Hydrogen bonding is an attractive forces between the hydrogen atom in polar bond. Okey, hydrogen tu kena terikat dengan F, O atau N in polar bond of a molecule and the lone pair of electronegative atom FON sahaja of another molecule. Okey. Contoh, ini dia bagi okey. Ni hidrogen ni terikat dengan A. Okey, A must be N, O atau F. Dan pihak sebelah lagi, molekul satu lagi ni B ni pun mesti N, O, F. Okay, specifically B ni kawasan yang terikat dengan hidrogen adalah lone pair. Okay, pada nitrogen ada lone pair boleh guna, O pun ada 2 lone pair boleh guna, fluorine ada 3 pun boleh guna untuk hydrogen bonding. Okay, kita kena identify molekul mana yang ada hydrogen bond, molekul mana yang tak ada hydrogen bond. Okay, so first kali kita start dengan air, H2O. Okay, kita tulis balik 2 ciri untuk satu-satu molekul tu boleh ada hydrogen bond. Dia kena ada hidrogen yang terikat dengan F, hidrogen yang terikat dengan O atau hidrogen yang terikat dengan N. Okay, ini pada satu molekul. Dan pada molekul yang satu lagi mesti ada F, O, N. Okay, dan kawasan yang ada hydrogen bond dengan F, hydrogen yang ada hydrogen dengan hydrogen sini adalah yang kawasan lone pair. Okay, so kita tengok dalam air kita ada hydrogen yang terikat dengan O. Okay, yang ni. Dan kita ada lone pair pada O tadi ini. So air boleh ada hydrogen bond. Okay, HF contoh yang kedua, hydrogen fluoride. Okay, kita tengok hidrogennya terikat dengan F. Okay, ini. Dan juga kita ada lone pair pada F. F ada lone pair. So ini boleh ada hydrogen bond. Kat mana hydrogen bond tu? Dia antara lone pair pada F dengan hidrogen yang terikat kepada F tapi pada molekul yang lain. Ini satu molekul, ini satu molekul yang lain kan. So antara lone pair dengan hidrogen ni ada hydrogen bond. Okay, lagi contoh alkohol macam metanol. Okay, metanol CH3 OH. Okay, O ni ada 2 lone pair. Okay, hidrogennya terikat dengan O. Okay, hidrogen yang terikat dengan O ada. Dan lone pair pada electronegative atom ada. Lone pair pada O. So, metanol boleh ada hydrogen bond. So, kalau kita nak tunjuk, nak lukis mana hydrogen bond tu, okay, hidrogennya ni dengan okay, antara hidrogen yang terikat kepada O dengan lone pair pada O. Antara ni dengan ni, okay, sini ada hydrogen bond. Okay, satu lagi contoh, kita ada ether CH3 O CH3. Okay, ini ada hydrogen bond ke tidak? Jawapannya tak. Sebab, okay, kita tengok ada tak hidrogen yang terikat kepada F, O atau N? Tak ada. Hidrogen ni terikat kepada C, ini terikat kepada C, ini pun terikat kepada C. Semua ni pun sama terikat kepada C. So, tak ada. Tapi walaupun kita ada O yang ada lone pair,
Tapi sebelah sini tak ada. So ni no hydrogen bond. Okay, nampak macam ada, nampak macam ada O, tapi hidrogen yang terikat kepada electronegative atom tu tak ada. Okay, so tak ada hydrogen bond dalam ether ni. Okay, hydrogen bond tak semestinya antara molekul yang sama macam HF dengan HF, alkohol dengan alkohol, tak semestinya. Mungkin juga antara HF dengan air. Okay, lone pair pada fluorine dan hidrogen yang terikat kepada O pun boleh ada hydrogen bond. Okay, ataupun lone pair pada oksigen nak bagi dia terikat kepada F, pada FH lah, F, pun boleh ada hydrogen bond. Okay, sini ada lone pair dengan hydrogen, boleh ada hydrogen bond. Lone pair pada nitrogen, boleh dengan hydrogen yang terikat kepada N. Ataupun hydrogen tu yang terikat kepada O dengan lone pair pada N. Macam-macam variasi boleh ada lah. Okay, next, the effect of hydrogen bond ada 3. Boiling point of water, ammonia dengan hydrogen fluoride. Kita akan tengok 3 benda ni. Dia punya boiling point tu lain macam sikit. Solubility of simple molecules such as ammonia, methanol, ethanoic acid in water. Kenapa 3 molekul ni boleh larut dalam air? Okay, then density of water and ice. Effects on boiling point. Okay, kalau kita tengok graf ni. Okay, untuk group 14, period 2, 3, 4, 5. Group 14 ada karbon, silikon, germanium. Menuruni kumpulan 14 ni sampai Sn. Okay, menuruni kumpulan ni. Okay, dan kita kena tahulah semua molekul ni adalah non-polar. Okay, dia ada London force. Okay, semua ada London force, tapi dari carbon sampai Sn, London force dia makin kuat. Kenapa? Sebab saiz dia makin tinggi. Bila saiz makin tinggi, London force makin kuat. Macam kita tengok dalam video sebelum ni, kita dah belajar dah yang tu. Okay, so sebab itulah kita expect dia punya boiling point dari carbon sampai Sn makin tinggi daripada negatif berapa ni, lebih kurang negatif dalam 160 ada ke? Makin tinggi sampai ni negatif atas sikit dari negatif 100. Okay, tapi kesnya tak sama untuk grup 15, 17, 16. Okay, sepatutnya ni garisannya hijau ni maksudnya patutnya amonia rendah lah bawah. Bila saiz makin tinggi, London force makin kuat, boiling point makin tinggi, kita expect macam tu. Tapi tak, tapi nitrogen ni NH3, dia punya boiling point tinggi sangat. Untuk ni pun sama, tinggi. Kita expect dia rendah kat bawah sini sebab dia punya mass rendah. Okay, ni pun sama. Kenapa air HF dengan NH3 ni dia punya boiling point dia tinggi? Sebab ketiga-tiga molekul ni ada hydrogen bond. Okay, contoh ammonia, NH3 ada hydrogen bond. pH3 ini, yang ni semua tak ada hydrogen bond. 3 benda lagi ni, 3 molekul lain hanya ada London. Ammonia ada hydrogen bond. Jadi hydrogen bond ni kan strong. Okay, bila strong require more energy untuk leraikan hydrogen bond tu, so that's why dia punya boiling point dia tinggi. Sedangkan 3 lagi ni hanya London sahaja. London force ni lemah.
Okay, so boiling point, tenaga untuk leraikan London force tu sikit sajalah yang diperlukan. Sebab tu boiling point rendah. Semula untuk HF dengan air. Okay, tapi kalau kita compare antara amonia HF dengan H2O, okay, kalau kita tengok across period, sini nitrogen O, F, ini group 15, 16, 17. Dia apa? Dia NOF, tapi ini N, F, baru O. Dia bukan ikut trend across period ke apalah, dia ada faktor lain kat sini. Kenapa susunan dia NH3, HF, lepas tu baru H2O. H2O paling tinggi boiling point dia. Kenapa? Sebab bawah hydrogen bond. Okay, ada dua faktor di bawah hydrogen bond. Satu polarity. Okay, satu lagi adalah number of hydrogen bond. Okay, antara nitrogen dengan fluorine, fluorine is the most electronegative atom, right? Jadi, antara H dengan F, perbezaan polarity dia tu tinggi. Nitrogen less electronegative compared to fluorine. So, beza antara N dengan H kurang berbanding beza H dengan F. So, kita boleh kata sini polar lah. Polarity tinggi. Bila polarity tinggi, dia punya hydrogen bond lebih kuat. So, more energy required to overcome the hydrogen bond. Boiling point pun lebih tinggi. Okay. Tapi untuk membezakan antara HF dengan H2O, dia bukan faktor polarity. Sebab fluorine is the most electronegative atom. Memang ni paling polar lah antara H dengan F. Beza ke elektronegatifan dia tu paling tinggi. Tapi tetap juga air lebih tinggi boiling point berbanding dengan HF. Kenapa? Sebab air boleh form number of hydrogen bond sebanyak 4 maksimum. Sedangkan hydrogen fluoride, dia boleh buat 2 sahaja hydrogen bond. Okay, bila air ada lebih banyak hydrogen bond, maksudnya lebih banyak tenaga diperlukan lah untuk leraikan 4 hydrogen bond ni. Hydrogen bond ni dalam kuat ada 4 pula. Jadi banyak tenaga diperlukan, so boiling point tinggi. Okay, maksimum dia 4 untuk air. Boleh tengok kat sini. Hydrogen fluoride, fluorine ni dia ada 3 lone pair, tapi tak semua ketiga-tiga lone pair ni boleh digunakan. Dia cuma boleh guna satu je. So, satu hydrogen bond kat sini, satu hydrogen bond dekat belah fluorine. Satu belah hydrogen, satu belah fluorine. Sedangkan air dia ada 2 lone pair, dua-dua boleh guna. Ini macam mana dia determine? Dia determine secara eksperimen lah. Kita cuma terimalah. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. B. Effects on solubility of simple covalent compound. Okay. Dia kata covalent compound insoluble in water. Dia punya konsep, kalau boleh buat polar molekul dissolve, boleh larut dalam polar solvent. Okay, air adalah polar solvent. So, any polar molekul boleh larut dalam polar solvent sebab kenapa? Dia boleh buat hydrogen bond dengan air. Covalent molekul, dia non-polar. Bila non-polar, dia tak boleh confirm, tak boleh buat hydrogen bond dengan air. So, dia insoluble.
Okay, tapi small polar covalent molecule can form hydrogen bond dengan air. So, dia boleh larut dengan air lah. Okay, for example, ammonia. Ammonia is soluble in water because it can form hydrogen bond with water molecule. Okay, ni contoh structure of oil, minyak. Kita tengok kat sini, semuanya CH je. Ni, C. Pasal ada hidrogen, dia tengok tak ada langsung oksigen, FON langsung tak ada. So sini langsung tak boleh buat hydrogen bond dengan air. That's why minyak dengan air tak larut. Okay, tapi kalau ammonia ada ni hidrogen yang terikat dengan nitrogen, hydrogen in polar bond. Air pula ada lone pair, boleh guna untuk buat hydrogen bond kat sini, boleh wujud hydrogen bond. Okay, ataupun dalam air ni guna yang hydrogen in polar bond dengan lone pair pada nitrogen pun boleh wujudnya hydrogen bond. Okay, bila ada hydrogen bond, dia soluble in water. Okay, ini pun sama. Ini amin. Amin boleh ada hydrogen bond dengan air juga. That's why amin is soluble in water. Okay, ini contoh alkohol ataupun carboxylic acid. Okay, alkohol dengan carboxylic acid ni dia ada OH. So OH, H yang terikat kepada O boleh ada hydrogen bond dengan lone pair pada O dalam air. Ni air. Okay, boleh ada hydrogen bond, so dia soluble in water. Tapi dia depends kepada R ni jugalah. R ni kawasan hydrophobic. Kalau OH ni kita panggil hydrophilic area. Okay, hydrophilic area kawasan yang membolehkan satu-satu molekul tu larut. Okay, hydrophobic pula dia tak boleh ada hydrogen bond dengan air. Dia akan menyebabkan satu-satu molekul tu tak larut. Okay, so kalau R ni besar sangat, dia punya structure tu besar sangat, lebih banyak kawasan yang tak larut berbanding kawasan yang larut, so dia akan jadi tak larut jugalah. It depends on the size of hydrophobic area. Okay, however, as the non-polar hydrocarbon portion, kalau hydrophobic area become larger, okay, kawasan yang polar, sama ada ni ataupun ni, ini kawasan yang membolehkan adanya hydrogen bond ni, kawasan hydrophilic ni, dia secara comparison dengan hydrophobic area, dia akan kelihatan lebih kecil lah. Okay, kalau kawasan ni besar, kawasan ni sikit sahaja, so dia maksudnya dia tak boleh larut, solubility decreases. Contohnya R ni kawasannya besar, kawasan yang boleh larut dengan air. OH ni kecil je, so banyak yang kawasan tak larut lah. Dia kira solubility dia berkurang. Makin besar hydrophobic area ni, makin kurang kelarutan satu-satu molekul. Okay, kalau hydrophobic area tu kecil tapi kawasan yang larut tu besar, ini sangat-sangat larut lah, solubility tinggi. Ini besar kecil tu maksudnya ni lah, CH dia ni C1, 2, 3, 4, 5 5 karbon. Kalau banyak lagi 10 karbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni kita panggil besar lah. Kawasan hydrophobic area ni besar, lagi besar. So kalau ini kecil je, 1 karbon je, okey, sangat larut. Kalau kawasannya besar, banyak karbon, susah nak larut.
Okay, C, effect on density of water and ice. Okay, H2O is very unique in its ability to form extensive hydrogen bonding network. Okay, hydrogen bonding network, nanti kita tengok gambar dia macam mana bentuk ni. Okay, this hydrogen bond network could result in a greater volume. Bila dia buat extensive hydrogen bonding network, isi padu kawasan yang molekul tu guna tu besar, greater volume of ice, result in a greater volume of ice. Okay, bila dia guna volume yang tinggi, dia akan jadi less dense, kurang tumpat. Okay, kita tengok gambar ni ya. Ini steam, air dalam fasa gas. Ini air H2O dalam fasa liquid. Ini H2O dalam fasa solid. Okay, gas kita tahu gerakan dia sangat laju, sangat rawak, sangat bertenaga, sangat cepat. Jadi dia sentiasa bergerak-gerak, tak sempat pun nak ada hydrogen bond. Sini sepatutnya dia boleh buat tapi tak sempat pun nak buat sebab dia sangat laju. Okay, sedangkan air dia bergerak tapi lambat sedikit. Bila lambat, so ni dia sempat nak buat ni. Dia sempat kalau macam orang relax-relax, sempat lah nak berinteraksi dengan orang sebelah. Ni ada interaksi. Yang ni sangat laju, nak berinteraksi pun, nak ada attraction pun tak sempat. Sebab dia duduk sekejap je duduk dekat, lepas tu dia duduk jauh. Bila duduk jauh, macam mana nak ada attractive force tu. Okay. Tapi dekat air ni kita tengoklah, dia satu molekul ni, satu air, dia buat dua je hydrogen bond. Satu, dua. Kalau tengok yang ni pun dua. Satu sini, satu sini. Ataupun kalau tengok molekul ni, dia punya hydrogen bond satu sahaja. Sini dia buat dua atau satu hydrogen bond sahaja. Dia tak guna maksimum lah. Maksimum boleh ada 4. Tapi tak, dia 2 atau 1 hydrogen bond je. Tapi bila air ni dia nak mengeras, nak jadi ais, okay, dalam proses sebelum dia tak boleh bergerak tu, dia boleh locate, dia boleh susun diri dia supaya dia boleh buat maksimum 4 hydrogen bond. Okay. Sebelum dia mengeras, dia susun diri dia supaya dia buat 4 hydrogen bond. So sini untuk satu molekul air, okay, sini ada satu, sini ada satu, nanti sini pun ada satu, dengan molekul atas. Okay, satu lagi dia punya lone pair pun boleh buat hydrogen bond dengan molekul kat sini. So setiap molekul air ni ada 4 hydrogen bond. Okay, supaya mereka boleh buat 4 hydrogen bond, dia kena ada susunan yang macam ni. Okay, kalau kita tengok, ini volume dia besar. Luas banyak ni guna 1, 2, 3, 4, 5, 6 molekul air. Kalau air, cecair, liquid, volume yang sama tapi dia punya bilangan molekul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 molekul H2O. Sini 6 molekul H2O. Kita nampaklah kat sini kalau dia membentuk solid, ice, dia guna volume yang lebih tinggi, volume yang lebih luas. Okay, dan formula density, mass per volume. Okay, bila volume luas, volume tinggi, apa jadi pada density? Density rendah. That's why kalau beli air kat kafe, ais dia terapung dekat atas. Dia kurang tumpat sebab volume dia besar. Bila volume besar, kenapa volume dia besar? Sebab dia susun diri dia
disusun molekul dia supaya boleh buat 4 hydrogen bond. Ini kalau kita tengok satu molekul air, sini 1 hydrogen bond, 2, 3, 4. Dia akan susun supaya dapat 4 hydrogen bond. Okay. Ini kalau susunan yang besar sikit boleh nampak lah. Banyak ruang-ruang kosong sini. Menyebabkan volume yang digunakan tu adalah besar. Vacant space. Ni pula ni hexagonally structure of ice. Nampak bentuk hexagon. Okay, exercise 1. Determine the substances in which hydrogen bonding could be expected to occur. Dalam ni ada hydrogen bond ke tak? CH3. Okay, kena lukis expanded structure dia. Kita nampak ada hidrogen yang terikat kepada O dan ada lone pair pada O. So ini boleh ada hydrogen bond CH4. Okay. Tak ada hidrogen yang terikat kepada F atau O atau N. Dia hanya terikat kepada C. So ini tak boleh ada hydrogen bond. HI pun hidrogen tak terikat kepada F atau O atau N. Dia kena ada ni H terikat kepada F atau O atau N. Dan pada F, O, N tu sendiri mesti ada lone pair. Okay, ni tak ada. I. Hidrogen yang terikat kepada O ada. Dan lone pair pada O pun ada. Okay, amonia. Okay, hidrogen yang terikat kepada N ada. Dan lone pair pada N pun ada. So, boleh. Ini. H, F. Ini ada 3 lone pair. Okay, kita ada hidrogen terikat kepada F. Ini. Dan lone pair pada F pun ada. Boleh. CH3, CHO. CH3, CHO ni adalah C double bond O, H. Kita tengok. Hidrogen yang terikat kepada O tak ada. Ini terikat kepada C. Ini terikat kepada C. Ini terikat kepada C. Okay, langsung tak ada. Antara tiga-tiga ni langsung tak ada. Walaupun O dia ada lone pair. Ini ada. Tapi dia tak boleh lah ada hydrogen bond. Dia kena sini belah sini ada. Belah sini pun ada juga. Arrange the following substances in order of increasing boiling point. Okay, water. Ini macam semalam. Nak tahu boiling point dia kena buat Lewis, buat shape, polarity. Okay, lepas polarity baru boleh tahu intermolecular forces dia ada London ke, dipole-dipole ataupun hydrogen bond. Dan barulah kita boleh predict boiling point, melting point dia tinggi ke rendah. Okay, water. Okay, ini shape dia. Dia polar. Okay, bila polar dia ada London exists in all molecule. Ada polar, ada dipole-dipole dan juga dia ada H yang terikat kepada O dan lone pair pada O. Dia boleh juga ada hydrogen bond. Okay, methanol CH3OH. Okay, methanol ni nampak ada lone pair. Sini dia shape dia macam air jugalah sebenarnya, band. Ini H, ini CH3. Okay, polar. Dia ada London, dipole-dipole dan juga hydrogen bond. Okay, sebab dia punya hydrogen terikat pada O dan pada O ada lone pair. Okay, methane CH4.
Okay, ni Lewis structure, shape dia tetrahedral. Okay, ini non-polar. Bila non-polar hanya ada London sahaja. Okay. So, London sahaja ni, ini force yang paling lemah lah. So, dia punya boiling point paling rendah. Nak increasing kan? Increasing boiling point. So, CH4 paling rendah. Okay, antara ni, ini ada hydrogen bond. Ni pun ada hydrogen bond. Tapi kita tahulah air boleh buat 4 hydrogen bond. Paling banyak. Ini ada hydrogen bond juga tapi tak sampai 4. Berapa kita tak tahu. Dalam buku pun tak ada tulis berapa. Tapi kita tahu paling banyak air. Air yang boleh ada 4 hydrogen bond. So, dia CH3OH dulu. Lepas tu barulah H2O. Okay, H2O ada paling banyak hydrogen bond 4. Banyaklah tenaga untuk kita leraikan 4 hydrogen bond ni. Banyak tenaga diperlukan. So, boiling point dia paling tinggi. Exercise 3. Arrange the following substances in order of increasing boiling point. Propane. Propane 3 karbon. Ingat metana kalau dulu ingat kan SPM. Methane, propane, butane. Ni 1 karbon, ini 2 karbon, 3, 4. Ada lagi lah banyak-banyak. Sampai pentane lah. Sini ada pentane ni. C5. Okay, 3 karbon, propane 3 karbon, 1, 2, 3, triol. Triol ni maksudnya ada OH. Karbon 1 ada OH, karbon 2 ada OH, karbon 3 pun ada OH. Butane 1, 2, 3, 4, butane 4 karbon. Karbon 1 dan 2 sahaja ada OH. Okay, etanoat O, sini O, C. Okay, adakah etanoat ni ada hydrogen bond? Kita tengok. Ni ada lone pair. Okay, hidrogennya semua terikat kepada C sahaja. Dia pun hidrogen terikat kepada C. Hidrogen terikat kepada C. Dia tak ada hydrogen bond. Dan tapi dia polar. So, bila dia polar, dia ada London and dipole. Pentan 5. Ni 5 karbon. 1 ol, karbon nombor 1 ada OH. Okay, so yang ada OH ni semua ada London, dia ada dipole dan juga ada hydrogen bond. So, yang paling rendah boiling point, increasing boiling point, paling rendah adalah etanoat lah sebab dia ada London dan dipole sahaja. Hydrogen bond tak ada. Okay. Etanoat. Okay, paling rendah. So, yang antara yang ada OH ni, ini ada 3, ini ada 2, ini ada 1 je. So, yang ada 1 lah maksudnya boleh ada hydrogen banyak sikit. The number of hydrogen bond. Kalau rendah, nanti boiling point rendah. Okay, ni ada 1 je hydrogen bond. Bukan, ada 1 je OH. So, kita expect dia hydrogen bond dia paling sikit lah.
Yang ini tengah-tengah, yang ini paling banyak OH. Hydrogen bond paling banyak. So boiling point paling tinggi. So lepas tu D, lepas D B, and then paling tinggi A. Okay, ini C tadi Okay.